Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid darjah 4 Sayyidina Ali? Saya doakan semua murid-murid Ustaz pada hari ini diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Murid-murid, hari ini kita akan sama-sama mempelajari ataupun mengulang kaji tajuk berkaitan tolong menolong pada perkara kebaikan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita telah pun mempelajari pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan, dalil tolong menolong, dan minggu ini insya-Allah kita akan sama-sama mempelajari tajuk fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan dan juga akibat tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Jadi Ustaz minta semua murid-murid darjah 4 Sayyidina Ali buka buku teks akhlak darjah 4. Okey, buka muka surat yang ketiga Ustaz minta semua murid-murid yang lihat video Ustaz ni buka buku teks akhlak muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga. Okey, baik. Hari ini kita sambung pelajaran yang lalu, tetapi hari ini kita belajar tajuk fadilat tolong menolong. Fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Apa yang dimaksudkan dengan fadilat? Fadilat ini ialah kalimah Arab. Okey, kalau dalam bahasa Melayunya, kalau senang nak faham, fadilat ini ialah kebaikan. Apa kebaikan yang kita dapat bila kita melakukan tolong menolong? Okey, tolong menolong. Bila kita buat perkara, kalau kita tolong orang kan, contohnya apa kebaikan yang akan kita dapat? Okey, baik. Jom kita lihat yang pertama. Apakah kebaikan yang kita dapat bila kita buat perkara tolong menolong pada perkara kebaikan Okey, yang pertama dia kata apa? Bila kita tolong menolong pada perkara kebaikan, yang pertama dia kata dapat apa? Mengeratkan kasih sayang. Apa maksud dapat mengeratkan kasih sayang? Contohnya kalau kawan kita ditimpa musibah ataupun kesusahan, contoh kan, kita datang tolong dia, kita datang bantu dia. Dengan sebab kita datang tolong dia ataupun bantu dia, itulah kita dapat mengeratkan kasih sayang ataupun persahabatan kita dengan rakan tu akan lebih akrab, akan lebih baik. Okey, itu maksud dapat mengeratkan kasih sayang. Okey, ataupun kalau kita tolong ibu kita, tolong ayah kita ataupun tolong ahli keluarga kita yang terdekat, itu yang dimaksudkan dapat mengeratkan kasih sayang. Okey, mungkin ada setengah kita mungkin dah lama tak jumpa keluarga, contohnya atuk kita, nenek kita di kampung kan. Jadi kita balik kampung, dapat jumpa atuk dengan nenek, balik kampung tolong atuk dengan nenek. Dengan masa yang sama dapat jumpa dan dapat juga bila kita membantu atuk dengan nenek kita dapat mengeratkan kasih sayang. Okey, yang kedua, apa dia kata? Dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasihi ini lebih kurang maksudnya disukai, digemari. Allah suka orang yang selalu tolong menolong ni. Allah suka dan juga Rasul pun suka. Jadi bila perbuatan kita disukai Allah dan Rasul, tentunya perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dan dapat pahala. Bila orang yang dapat banyak pahala, di akhirat kelak akan dimasukkan di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tolong menolong ni perbuatan yang dikasihi oleh Allah dan juga Rasul. Okey murid-murid, sekarang kita lihat yang ketiga. Okey, fadilat kebaikan. Yang ketiga apa dia? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Okey, contohnya kalau kita nak tolong, nampak kawan kita kan bawa barang banyak. Jadi bila kita tolong dia angkat barang yang dibawa tu, maka kalau ambil seorang sikit, itulah yang dikatakan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Maksud kalau benda tu banyak, kalau bawa seorang tak mampu. Tapi bila kita tolong kawan kita ataupun tolong guru, nampak guru bawa buku dari pejabat nak ke kelas, awak bantu guru tersebut. Asalnya benda tu banyak, berat kan? Jadi bila kita dah tolong menolong, maka akan menjadi ringanlah pekerjaan tersebut. Okey, boleh faham pekerjaan yang berat menjadi ringan. Maksudnya benda yang susah jadi senang. Okey kan? Okey. Yang keempat, yang terakhir, fadilat tolong menolong kebaikan ni apa yang kita dapat?
hormat menghormati antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, fadilat tolong menolong ni bila kita bantu orang lain, okey, kita akan dapat hormat menghormati antara satu sama lain. Awak bantu guru awak, okey, tentunya guru awak suka awak kan, sebab selalu bantu guru. Itu salah satu contoh hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, baik. Sekarang fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan ada 4 perkara. Ustaz ulang sekali lagi, mengeratkan kasih sayang. Yang kedua, dikasihi Allah dan Rasul. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Benda yang susah jadi senang bila kita buat sama-sama kan. Okey, yang keempat, hormat menghormati antara satu sama lain. Dan awak kena ingat, bila kita nak tolong sesuatu perkara, tak semestinya kita tolong tu pada orang yang kita kenal. Okey, yang penting kita mestilah tolong menolong pada perkara kebaikan, benda yang baik. Kalau orang yang kita tak kenal dalam keadaan susah, kita wajib tolong dia, kena tolong dia walaupun tak kenal. Okey, tetapi dengan syarat tolong menolong itu mestilah pada perkara kebaikan. Nampak orang buta nak melintas jalan kan, dia tak nampak pakcik tua tepi jalan nak melintas jalan, kereta banyak, tak kenal pun pakcik tu ataupun orang buta tersebut, tapi kita bantu dia untuk melintas jalan. Itulah dikira ataupun dipanggil tolong menolong pada perkara kebaikan. Tolong menolong pada perkara kebaikan tak semestinya kita tolong itu hanya untuk orang yang kita kenal. Orang yang tak kenal pun kita kena tolong, dengan syarat perlulah tolong menolong itu pada perkara kebaikan. Okey, baik murid-murid. Seterusnya mari kita lihat akibat tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Akibat ni atau maksudnya lebih kurang keburukan lah. Keburukan bila kita tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Tengok orang susah tak tolong. Nampak orang dalam keadaan macam kesusahan yang macam Ustaz cakap tadi lah, susah yang perlu dibantu kan, tapi kita tak tolong. Apa akibat dia? Okey, jom kita lihat. Yang pertama, apa dia kata? Dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi fadilat kalau kita tolong orang Allah suka, tetapi akibat kalau kita tak tolong orang pula dibenci pula oleh Allah dan Rasul. Bila dibenci, tentunya perkara tersebut tak mendatangkan pahala pada kita. Nampak orang susah tak tolong, nampak orang memerlukan bantuan kita tak tolong. Okey, perkara tersebutlah dibenci oleh Allah. Okey, sebab tu jangan berat tangan, orang kata susah sangatlah nak tolong orang dalam keadaan susah kan. Bila nampak orang memerlukan bantuan, kita bantu dia. Okey, kalau tak dapat bantu banyak, bantu sedikit pun tak apa. Okey, baik. Yang kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Bukan Allah je benci, bukan Rasul je benci, ibu bapa pun tak suka, keluarga pun tak suka. Malas kan, mak minta tolong beli barang dekat kedai contoh kan, tolong mak kejap beli ikan dekat kedai, malas tak nak tolong. Mak suka tak? Tak sukalah kan. Ahli keluarga kita pun samalah. Contohnya abang minta tolong tolong ambil buku dia dalam bilik ke, ataupun contoh lain abang minta tolong angkat barang-barangnya mak ayah suruh kan. Abang minta tolong tapi tak nak tolong abang. Itu yang dimaksudkan dibenci ibu bapa dan keluarga. Okey, baik. Yang ketiga dia kata dibenci rakan. Kawan lah, rakan tu maksudnya kawan. Kawan pun tak suka. Kawan minta tolong tak nak tolong, kawan pun tak suka. Okey, guru, dia benci rakan guru, guru pun tak suka. Dan juga masyarakat. Masyarakat ni maksudnya orang ramai, orang gotong royong dekat masjid, tengok je pada jauh, tak nak pun tolong kan, tengok pada jauh je. Tentunya perkara tersebut tak disukai ataupun dibenci oleh masyarakat. Apa maksud masyarakat? Orang ramai. Yang keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Contohnya pekerjaan tu banyak kan. Contohnya macam guru awak minta kawan awak angkat buku daripada bilik SPBT, bilik stor buku, bawa ke kelas. Buku tu banyak, tapi yang buat kerjanya kawan awak seorang je. Itu yang dia kata sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat kalau dia buat seorang. Cuba kalau satu kelas tu
pergi ambil seorang sikit kan. Seorang 5 buah ke daripada bilik SPBT kan, daripada stor buku kan, bawa ke kelas. Bawa seorang 5. Cepat tak pekerjaan tersebut? Cepatlah. Tetapi kalau buat seorang ataupun 2 orang, dia kata suatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Pekerjaan itu akan menjadi lambat. Contoh gotong royong dekat sekolah, cikgu arahkan okey semua murid-murid kafai integrasi uswatun hasanah boleh hadir ataupun sila hadir ke sekolah pada hari Sabtu contoh kan. Kita ada gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah. Yang datangnya pada hari Sabtu tu 2 orang. Agak-agak boleh siap tak hari Sabtu tu kalau 2 orang je buat satu sekolah? Tak siap kan? Jadi bila kita datang ramai-ramai, tolong menolong antara satu sama lain, contoh 300 orang datang contohlah kan. Cepatlah siap. Setengah jam dah siap ataupun sejam dah siap. Tapi kalau yang dah satu sekolah tu nak gotong royong, datangnya 3 orang. Agak-agak boleh siap ke tak? Boleh siap, cuma lambat. Itu dia kata sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Okey, yang terakhir, melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Tak ada sifat rasa nak tolong-menolong dalam sesuatu masyarakat tu akan melemahkan masyarakat tu. Semua buat hal sendiri je. Rumah terbakar, jiran rumah sebelah terbakar, buat tak tahu je. Tak ada rasa nak tolong pun. Itu yang dimaksudkan dengan melemahkan keharmonian. Jadi jiran sebelah kita buat tak tahu, kadang-kadang ada yang jiran sebelah pun tak tahu siapa. Tanya jiran awak, nama jiran awak sebelah rumah ni nama apa? Entah, saya pun tak tahu. Zaman sekarang ni kebanyakannya ada yang macam tu kan. Jiran sebelah langsung tak bertegur, jiran sebelah pun tak kenal siapa. Tak boleh macam tu. Okey. Jadi dia kata melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Itulah antara akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Okey, kalau dalam buku ni fadilat tolong-menolong pada perkara kebaikan dia bagi 4. Akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan dia bagi 5. Sebenarnya ada banyaklah yang awak rasa logik boleh fikirkan, itulah dia fadilat dan juga akibat. Tetapi dalam buku hanya diberi 4 sahaja untuk fadilat dan akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan, dia hanya bagi 5 sahaja. Okey, alhamdulillah kita telah pun habis ya. Kita dah habis tajuk tolong-menolong pada perkara kebaikan. InsyaAllah minggu-minggu yang berikutnya kita akan belajar tajuk yang baru. Cuma Ustaz minta selepas awak melihat video Ustaz ini, awak keluarkan buku aktiviti inovatif, buku aktiviti inovatif untuk akhlak darjah 4. Kalau hari itu Ustaz dah minta awak buat muka surat 1, cuma untuk minggu ni Ustaz nak awak siapkan buku aktiviti akhlak di muka surat 2 dan juga muka surat yang ketiga ya. Okey, kena tengok dulu video Ustaz ni ataupun awak ulang kaji dulu buku teks muka surat yang ketiga. Kemudian bila dah baca, dah faham, barulah awak buat buku aktiviti inovatif akhlak ini di muka surat 2 dan juga muka surat 3. Okey murid-murid, sekian daripada Ustaz untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.